perkataan itu pun berdasarkan kepada sejarah yang disebut dengan jelas oleh pengarang penulis Datuk Abdullah Hussein. Jadi itu yang kita kesal tu. Sebab nampak sangat betul lah dia nak jadi champion kepada masyarakat India. Tapi MIC kena ingat, tidak ada satu pun kawasan pilihan raya di Malaysia ni di mana kerusi sama ada Dewan Negeri ataupun Parlimen majoritinya kaum India. MIC mempunyai wakil dalam Dewan Rakyat ialah di kawasan kerusi yang 50% ataupun lebih pengundi Melayu. Jadi apakah mereka MIC tidak sedar akan sensitiviti orang Melayu? Abdullah Hussein, sastrawan negara, bukan saja mewakili negara dari segi seorang tokoh sastrawan, tetapi juga dia mewakili orang Melayu. Membakar gambar Datuk Abdullah Hussein, bakar gambar internet seperti membakar orang Melayu. Apakah MIC tidak boleh faham? Tidak mengerti dengan situasi ini? Wah, mereka menganggap bahawa mereka golongan penting. Memang kita tahu mereka juga penting sebagai rakyat Malaysia. Mereka ada undi seperti orang lain. Tetapi mereka kena ingat kemenangan mereka adanya peranan golongan minoriti oleh kerana orang Melayu berpecah belah. Kalau orang Melayu tidak berpecah belah, mereka tidak ada peranan. Undi mereka tidak signifikan. Cuma undi mereka menjadi signifikan kerana orang Melayu berpecah. Dan inilah yang kita nak orang Melayu sedar. Kalau orang Melayu kembali bersatu, golongan minoriti ni tak usah nak tunjuk act lah. Walaupun kita hormat mereka sebagai rakyat Malaysia, tapi jangan nak mengada-ngada. Sedarlah sikit di mana bumi dijunjung dan langit dijunjung dan bumi dipijak. Sebab itu saya mengatakan tadi bahawa Perkasa sudah pun membuat keputusan dalam kita menangani isu kepentingan Melayu ini dan Islam dan negara. Kita sudah mengenal pasti parti-parti politik dan individu-individu, sama ada dalam parti pembangkang ataupun dalam parti pemerintah. Bila sampai pilihan raya nanti, kemungkinan jika ianya berterusan seperti sekarang, kita akan mengedar gambar-gambar mereka ini kalau mereka menjadi calon dengan petikan kata-kata mereka yang menghina orang-orang Melayu, menghina raja-raja Melayu, institusi raja Melayu, ataupun terlekeh agama Islam. Kita akan edar di kawasan mereka bertanding tanpa mengira daripada parti politik mana sekalipun. Hatta kalau dia orang Melayu sekalipun, kita juga memaklum kepada orang kampung, ini pengkhianat agama, bangsa dan negara. Calon ini mesti ditolak. Itu kita nak buat. Termasuk parti-parti politik yang kita kenal pasti juga menjadi perkakas, menjadi alat penyumbat kepada masalah yang berlaku dalam negara kita sekarang ini, terutamanya perkara-perkara yang membabitkan soal kemuliaan Islam sebagai agama resmi negara, sebagai agama Allah, juga kedudukan raja-raja Melayu, juga mengenai dengan hal-hal dasar-dasar yang membabitkan hal-hal ekonomi dan seumpamanya, yang menentang dasar ekonomi baru dan perkara yang berkaitan, akan kita edar waktu pilihan raya nanti. Sebab itu kita mengingatkan kepada mereka ini supaya berwaspada. Dan kita masih lagi ada pertimbangan, kita masih lagi sabar. Cuma kita sudah buat keputusan, kita sudah mengumpul segala maklumat, dan apakah perlu kita terbit atau tidak nanti bergantung pada keadaan. Kalau keadaan memaksa, kita akan buat. Kata tadi dialog mengenai buku ni tidak bawa apa-apa kesan. Saya tengok dialog, nak buat apa dialog? Dialog ni maknanya seolah-olah nak mencari titik persefahaman. Kalau tak ada titik persefahaman, macam mana? Macam mana? Okey, dia kan. Macam mana kata contohnya, okey, pihak yang mewakili dialog ini mengatakan pada mereka kena gugur satu perkataan yang mereka tidak puas hati. Dia tak ada hak. Itu hak penulis. Kena hormat. Ini dikatakan hak asasi ini. Dia tak ada, ini tak ada hak untuk kementerian. Cuma kementerian akhirnya mungkin menarik balik buku ini sebagai buku teks. Dan kalau kementerian buat begitu, kementerian akan dikecam oleh orang-orang Melayu. Ini yang dilema yang membuat keadaan tersempit. Jadi sebab itu yang paling baik ialah memanggil mereka-mereka yang tak puas hati ini, beri penjelasan. That's all. Beri penerangan bahawa buku ini tidak ada perkara yang sensitif. Kita nak dialog ni kena subjek tu substantif. Baru kita berdialog. Kalau subjeknya tidak substantif, nak berdialog apa? Nak berdialog apa? Saya dah baca tadi, hanya satu perkataan. Itu pun sebelum perkataan itu disebut, dihurai dari segi sejarahnya. Memang wujud
berbagai-bagai kasta dalam masyarakat India. Apa yang saya dulu pun, masa kecil-kecil dulu pun, pada zaman saya pun kira zaman peralihan dah, generasi yang kedua, yang ketiga dah, pun disebut Melayu Sekek, Melayu Pangeh, Melayu Gedebek saya pun. Tak ada kita sensitif pun. Sebab itu di Melaka ada Bukit Keling, apa, Masjid Keling. Apa yang kita nak sensitifnya? Tapi siapa yang menjadikan isu ini sensitif? Yalah, saya berpendapat pemimpin MIC. Termasuk kononnya Murugiah yang buat kenyataan. Dia nafi, dia kata dia hanya buat kerana orang atas SMF pada dia. Tapi sebagai seorang pemimpin, dia kena guna otak lah. Nak buat kenyataan resmi dia pun okey kerajaan. Bercakap dengan Perdana Menteri dulu, bawa ke kabinet dulu, baru kita letup dekat luar. Ini kita letup kat luar dulu, baru kita nak bawa ke kabinet. Jadi ini yang dikatakan nak mencari populariti politik. You see, this is not the way how the government leaders handle the issue and manage the country. It's not the way. You see, you have to resolve everything within the discussion, within the framework, mechanism yang ada. Bawa ke kerajaan, bawa ke kementerian, menteri yang bertanggungjawab. Dan later, kalau tak puas hati, buatlah usul. Ini terus letup dalam kenyataan, nak jadi champion pada masyarakatnya. See? Okay, thank you.